Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bihair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah. InsyaAllah malam ni kita akan sharing lagi mengenai isu-isu syariah di mahkamah syariah ataupun perundangan syariah. Sebelum tu suka uncle untuk mengetahui suara uncle ni clear ke tidak. Okay. So uncle mohon jasa baik followers yang sudah pun berada di dalam wall untuk komen uncle punya suara ni clear ke tidak, boleh bagi tahu dari negeri mana, daerah mana. Okay. So kalaupun sudah clear, kita boleh teruskan kita punya sesi perkongsian pada malam ni supaya ramai yang lebih clear terhadap isu-isu perundangan. Maksudnya lebih tahulah, kalaupun tidak berapa faham tapi tahu. Sekurang-kurangnya tidaklah orang cakap buta terhadap undang-undang syariah. So, okay, kita cuba komen dulu suara uncle clear ke tidak. Okay, thank you. Kita ada Nurazma, suara clear uncle dari Kajang, Selangor. Thank you orang Kajang. Okay, kita ada Syira. Waalaikumsalam Puan Syira. Daripada mana Puan Syira? So, uncle punya suara macam mana? Clear. Di FB, okay, boleh komen uncle. Jangan malu-malu, boleh bagi tahu daripada daerah mana. Okay, kita punya Taiko hari ini join. Waalaikumsalam Muhammad Fitri. Macam Muhammad Fitri, hari ini sehat. Kita ada Ira Hazali. Waalaikumsalam. Okay. Okey, Tawau. Macam mana suara uncle di Tawau? Adakah clear? Takut putus-putus kah? Okey. Okey, Shah Alam clear. Thank you orang Shah Alam. Kita ada Syira Cubi, Nurul 007. Thank you orang Shah Alam. Dari Sabah. Sabah Syira di mana tu? Salam. Kita ada Kareni. Okay, Kareni daripada mana? Okay, Tawau clear. Thank you orang Tawau. Okay, Syira KK. Thank you orang KK clear. Okay, beberapa lokasi termasuk Tawau cakap clear. Okay, Shah Alam pun cakap clear. So, maksudnya InsyaAllah kita punya suara ni clear lah kan, tidak putus-putus. Okay. Okey, hari ini kita teruskan dengan menjawab segala persoalan yang timbul daripada viewer maupun followers. Okey, mana yang semalam uncle tidak sempat jawab. So, insyaAllah malam ni uncle akan cuba jawab. Kajang Selangor, thank you orang Kajang sebab join. Salam dari Kelate. Okey, Mek Kelate. Kelate alik mana? Cekatin. Okey. Cik Katin pun sudah join. Orang Kelantan sudah join. Okay. Cik Katin. Alik mana Cik Katin? Royak sikit. Dari mana? Salam dari Kedah. Okay. Kedah. Ummu Fakih. Alhamdulillah. Sekarang ni dari Kedah pun. Salam dari Kedah. Waalaikumsalam Ummu Fakih. Line clear. Thank you. Kota Baru. Okay, orang Kota Baru pun sudah join. So, malam ni insyaAllah kita akan sambung dalam kita punya sesi live untuk kita manfaatkan ilmu perundangan syariah. Okay. Mostly ilmu perundangan syariah kita di seluruh Malaysia ni dekat-dekat sama. 95%. Adapun 5% atau 10% kalau ada, perbezaannya pun tidak berapa banyak. Mostly macam Sabah, perbezaan dia kepada pengangkatan anak. Okay, itu satu. Bezanya dengan Semenanjung. Dan
dari segi pembahagian harta lah. Itu yang ketara lah, okay? Sebab selain daripada itu kita mostly dekat sama, okay? Kalau kita perasan dalam kes mahkamah tinggi ataupun pembahagian harta, pentadbir harta, di Sabah ni dia punya sistem ni lebih syariah compliance, more syariah compliance, more dibanding dengan Semenanjung. Okay? Why Uncle cakap macam gitu? Sebab Semenanjung dia perlukan peguam sivil untuk meneruskan dalam bab pembahagian harta. Tapi di Sabah, perintah mahkamah syariah diguna 100% tanpa melibatkan mahkamah sivil. That's why tu Uncle cakap lebih syariah compliance lah di Sabah dalam bab pembahagian faraid ataupun harta pusaka lah. Okay? Itu saja beza dia lah. Kalau anak angkat di sebelah Semenanjung dia berguna mahkamah sivil, mahkamah tinggi. Di Sabah dia perlu wajib di mahkamah syariah. Dia tidak boleh pergi mahkamah sivil kecuali non-Muslim. That's the difference. Itu difference yang paling ketara di antara Sabah and Semenanjung. Selain daripada dua perkara ni, dia lebih kurang sama. Tidak banyak beza pun, okay? Alright, kita terus untuk menjawab soalan. Nak tanya, okay, kita ada user siapa ni? Susah mau sebut dia punya ni. Nak tanya, suami hutang hantaran kahwin, boleh tuntut ke? Kat court ke? Apa nama tuntutan tu? Okey. Mana-mana hutang suami, terutamanya yang melibatkan wang hantaran perkahwinan, mas kahwin lah. Ataupun hutang si suami dalam perkahwinan. Contohnya, dia menggadaikan emas si isteri. Itu contoh lah, gadaian. Yang kedua ni, dia ni mungkin bukan government, and then dia punya wife maybe government ataupun orang yang mudah di dalam membuat loan pinjaman. So dia suruh dia punya bini tu pinjam lah, pinjam maybe bank rakyat kah. Kalau di Sabah ni kita ada Sabah kredit kah, kan. So benda ni kita boleh tuntut balik kepada suami di dalam tuntutan ganti rugi perkahwinan. Okey, buat catatan tu. Macam mana mau minta ganti rugi balik di dalam tuntutan ganti rugi perkahwinan. Tuntutan ganti rugi perkahwinan ni kita boleh tuntut semasa dalam kahwin ataupun selepas berlakunya perceraian. Jadi benda ni wujud, kamu boleh buat tuntutan. Tiadalah rugi. Orang cakap bila kamu sudah bercerai tinggal hutang. No, kamu perlu buktikan di mahkamah mengenai suami kamu yang berhutang kepada kamu. Kita tidak boleh pakai air diorah, kita kena buktikan dengan dokumen. Contohnya macam kamu buat loan, and then loan tu, duit tu kamu serahkan kepada suami, perlu ada transaksi bank. Pasal tu uncle nasihatkan kalau suami pinjam duit, kamu masukkan ke akaun dia, bukan bayar cash. Sebab cash ni susah untuk buat pembuktian. Uncle tahu ramai yang terbagi cash. So kamu kena cari pembuktian melalui saksi. It's not easy lah untuk cari saksi. Okay? Saksi bukannya mudah untuk dicari, terutamanya yang melibatkan keuangan. Jarang orang melihat ataupun ada saksi yang melihat terhadap transaksi pemberian wang. Ini paling jarang berlaku. Jadi pasal tu lah uncle cakap, di dalam membuktikan transaksi keuangan ni mostly kepada transfer bank. So transfer bank tu very important lah di dalam pembuktian. Okay? Salam dari Sarawak, Elin. Thank you orang Miak Sarawak sebab join kita punya live. Okay. Okay, soalan seterusnya. Alright. Boleh tanya tentang tuntutan muta'ah? Boleh. Apakah soalan muta'ah? Okay. Okey, di sini mungkin ramai yang tidak tahu what's mean muta'ah.
Muta'ah, tuntutan muta'ah di mahkamah syariah adalah melibatkan tuntutan sagu hati. Kenapa ada sagu hati? Sebab berlakunya perceraian. Perceraian yang berpunca daripada siapa? Si husband lah. Okay. Pasal si husband punya masalah, so terpaksalah bini itu bercerai. So itu boleh tuntut muta'ah, ganti, bukan ganti apa, sagu hati, ganti rugi pula. Sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Sagu hati macam mana? Supaya dia ini boleh move on. Bolehlah orang cakap cover. Biasa dia dapat nafkah, tapi tidak dapat nafkah, boleh cover lah buat sementara waktu. Ingat sagu hati means permintaan ataupun tuntutan muta'ah ni, dia based on cara hidup wanita tersebut semasa dalam perkahwinan, and then kemampuan suami dia. Bukan kamu main suka hati sejak suami security. Minta bukan-bukan sampai 50-60k, agak-agak lah security. Kamu mau minta duit sampai berpuluh ribu. Itu tidak munasabah langsung. Hakim pun dia tidak akan terima tuntutan sedemikian. Kamu tuntutlah 50,000 tu mungkin daripada seorang guru, itu okey. Tapi kalau security itu memang kerasa tidak sesuai. Bukan cakap tidak boleh minta, boleh. Tapi biarlah synchronize ataupun bertepatan dengan kemampuan suami itu sendiri, ex-suami lah. Okay? So, begitulah kalau kamu membuat tuntutan. Uncle banyak orang tanya ni actually. Dia boleh tanya uncle lah, berapa mau tuntut nafkah anak? Ya Allah. Soalan macam gini ni yang cepu emas bagi uncle lah. Ingat, setiap perbelanjaan anak ni, setiap keluarga tu berbeza-beza. It's not same. Tidak sama setiap orang. B40 mungkin belanja anaknya 500 sebulan untuk satu anak. Kalau M40 mengkali 1,000. T20 mengkali 3,000 sebulan. Dia tidak sama. Sebab apa? Orang susah pergi sekolah mungkin bawa bekal, dapat bantuan RMT. Orang yang sederhana mungkin kena bagi RM5, RM10. Orang yang berada ni kita tidak pasti, mungkin dapat 20 ke 50. We don't know. Itu cara hidup mereka. So cara hidup ni lah yang boleh menentukan berapakah kadar nafkah anak. Sama juga dalam macam mana menilai nafkah istri. Sebab keperluan diri masing-masing itu berbeza-beza. Uncle bagi contoh, artis sama kerani punya bini, jauh tau. Artis ni kamu sudah tahu, mungkin belanja untuk diri dia, kecantikan dia, suplemen dia, baju dia, saya mungkin sebulan tu mau 5,000, 10,000. We don't know. Sebab uncle tidak pernah ada kawan artis yang mau begitu berapa belanja dia. Okay? Tapi kita boleh tahu berapakah belanja bini kita. Kita tahu dia mau beli itu, pribadi dia, kan? Sebab dia ni different. Setiap wanita ni berbeza. So, perbelanjaan sebulan si istri yang pribadi ya, bukan yang makan minum tu, itu lain. Itulah akan menjadi kadar nafkah istri. Okay? Cuma uncle suka untuk bagi kadar nafkah istri ni, uncle punya penunjuk aras tu jangan kurang daripada gaji pembantu rumah. Itu uncle. Sebab apa? Hendakkan kamu meletakkan nilai seorang istri itu rendah serendah pembantu rumah. Okay? Pembantu rumah, okay, lowest pun 800, 1,000. Itu pembantu rumah. Yang kerja dia menyapu, membasuh, mungkin masak sikit, pun sudah 800 atau 1,000 lah. Actually 800 ni rare lah, paling susah mau dapat. Yang selalu gaji memang 1,000 lebih. Uncle terus terang lah, uncle pun bayar gaji ama pun lebih kurang dalam 1,250 sudah sekarang. Makin naik sudah. Jadi hendakkan kamu samakan taraf pemberian nafkah istri itu. Bayangkan tadi pembantu rumah uncle sebut masak, kemas rumah,
cuci baju, itu pun boleh dapat 1.000 lebih. Ini bini kamu kan, sudahlah semua tu sebelum ni dia buat. Dia juga layan kamu di katil, dia lagi kasih mengandung, kasih beranak, kasih sap susu anak. Jadi ini akan rendah daripada nilai seorang pembantu rumah. Itu bagi uncle. Okey? Faham ah? So, kita tidak ada satu nilaian yang berjadual terhadap nafkah isteri. Okey? Untuk nafkah anak kita ada arahan amalan. Berapakah nafkah anak yang sesuai? Mostly dia mengikut jumlah anak. Kalau mengikut arahan amalan lah, undang-undang tu. Kalau satu anak dalam 33%, dua anak dalam 43%, tiga anak ke atas lebih kurang dalam 53%. Lebih kurang macam itulah daripada pendapatan kasar seorang bapa. See how macam mana undang-undang menetapkan pemberian nafkah anak tu mengikut kemampuan si bapa dia. Okay? So, itu cara. Tapi di dalam mahkamah, perbicaraan dia melihat bukan begitu cara dia. Dia mengikut keperluan asas anak tersebut untuk hidup dengan basic. Makan, minum, belajar, okay? Tempat tinggal yang selesa, okay? Benda itulah yang dikira. So, banyak yang ibu-ibu ni bila bercerai dia tak terkira benda tu. Contohnya macam rumah. Rumah tu mungkin dia beli bayar bulan contoh 1.200. Contoh. Tinggal mungkin anak yang 3 orang campur dia 4. So 1.200 tu bahagilah 4. Okay. So yang 3 anak tu boleh include lah. Itulah nilaian untuk tempat tinggal. Elektrik, air pun lebih kurang sama. Okay. Beli barang dapur bahagi 4. So itulah maksudnya berapa keperluan dia. Toiletries dia, belanja dia di sekolah contoh RM5 atau RM10 sehari. Itulah anak punya keperluan. Keperluan dia untuk ada baju, 1 tahun berapa kali beli baju, baju sekolah, baju hari raya, baju pakaian di rumah, untuk pakaian orang cakap di rumah, itu pun diambil kira. Okay? So very detail lah kita mau kasih tahu keperluan anak ataupun isteri itu sendiri. Okay? Kalau kita ada Ira Hazali nak tanya uncle, kalau dua-dua setuju berpisah, bila sampai tarikh kena panggil mahkamah dan dua-dua hadir, kes dikira macam mana uncle? Oh, dua-dua tidak hadir. Biasanya kalau dua-dua tidak hadir, kes ini akan ditangguhkan kepada tarikh yang akan datang. Contohnya kalau bulan 5, dia bulan 4 ni dia tak datang. So akan dibagi tarikh bulan 5 lah. Kadang-kadang tiada tarikh pun. So orang yang tidak hadir tu kena minta tarikh baru lah. Okay. Kita ada Amira Adriana. Waalaikumsalam. Thank you Puan Amira sebab join uncle punya live. So kalau ada soalan boleh teruskan bertanya soalan. Saya dalam proses mahkamah lagi. Siapa ni? Nombor H3 ke? Hari itu ditunda sebab saya positif COVID. Sekarang ni bekas suami tidak bagi nafkah. So, apa soalan dia tu puan? Kalau tidak dibagi nafkah, boleh menuntut nafkah di mahkamah. Ummu Fakih, salam tuan. Muta'ah selama 16 tahun berkahwin. Berapa bekas isteri boleh tuntut? That's why itu uncle cakap. Tuntutan ni kena tahu berdasarkan cara hidup kamu. Semakin kamu dikenali di kalangan masyarakat, semakin tinggilah nilai muta'ah seorang bekas isteri. Dia bergantung bergantung pula kepada kemampuan suami. Suami kerja apa tu puan? Awin, boleh tanya? Boleh. Saya ada membuat tuntutan nafkah eddah dan muta'ah selepas 5 tahun bercerai. Ada harapan? Ada. Harapan sentiasa ada. Awin, berita gembira tetap dapat. Yang tidak tahu berapa jumlah mau dapat, itu selalu pertikaian di mahkamah.
Pasal dapat, confirm dapat. Ganti rugi sebab membayar hutang along. Boleh selit dalam tuntutan muta'ah? Tidak. Muta'ah ni kena tahu definisi dia. Muta'ah ni erti dia sagu hati. Tapi kamu boleh put alasan kamu membayar along tu di dalam muta'ah merupakan kamu punya pengorbanan. Itu boleh. Tapi mau minta selit, maksudnya mau minta ganti rugi di dalam tu tak boleh. Alasan kamu bayar alung tu boleh menguatkan mut'ah yang kamu mau minta lebih tinggi lah. Disebabkan oleh pengorbanan seorang isteri membayar hutang alung. Itu boleh. Okey. Uncle, boleh cerita sikit macam mana keadaan MS? Mana ni MS apa ni? Masa apa tu? Apa ni ya? Untuk sebutan kes pertama. Salam Uncle, nak tanya layakkah bekas jawab betul ni. Mana ada tadi soalan tu? Uncle biasa isteri. Mana tadi tu Okey. Boleh cerita sikit macam mana keadaan masa sebutan kes? Siapa yang akan dipanggil dulu untuk bercakap? Okey. Alright, siapa yang bertanya ni? Si Nurul. Nurul, dalam sebutan kes, biasanya yang first mana-mana kes, sebutan yang pertama, dia akan bagi peluang terhadap defendant. Dia akan tanya dulu kehadiran pihak-pihak. Okey, plaintiff hadir. Defendant hadir. Okey, defendant hadir. Okey. So, okey, defendant, kamu tidak setuju terhadap tuntutan pihak plaintiff. Jadi kami bagi kamu peluang selama 14 hari untuk memfailkan penyata pembelaan. Itu je. Itu sebutan pertama lah. Okey, di mana pihak defendant diberi peluang untuk memfailkan penyata pembelaan setelah dibuat penyata tuntutan lah dakwaan. Okey. Alright Nurul, faham Okey, kita ada Sila Rila. Uncle, kalau suami isteri tinggal berasingan, isteri tengah pregnant, tak apa kah? Sebenarnya apa-apa. Kenapa mau tinggal asing sedangkan suami isteri? Apa kamu punya sebab? Lainlah kalau PJJ memang disebabkan oleh tanggungjawab kerja. Satu kerja offshore kah, ataupun memang tempat kerja tu jauh selama ni. Itu okey lah. Tapi sebaik-baiknya bersamalah. Sebab kenapa? Pregnant ni anything happen, kalau dekat-dekat senang, bolehlah diurus, hantar pergi hospital kah apakah kan. Biasanya orang pregnant ni kan dia banyak demand, mau itu, mau ini, banyak pantang lah, nak beli cium tu, nak beli cium ni. So, supposed to be husband and wife tu bersama lah. Rasai bersama. Okay? Bismillah. Okay. Soalan seterusnya. Uncle, biasa isteri mahu cerai, tapi suami tak nak. Nak lawan, banyak kes masih berjaya cerai atau tidak? Uncle terus terang memang tak berjaya. Susah mau berjaya. Sebab kamu tak tahu macam mana mau kasih sukses tu proses. Terutamanya dalam kes perceraian. Okay? Uncle syorkan Puan Nurul, lantiklah peguam kalau yang melibatkan tiada persetujuan tu. Okay? Sebab bukan selalu orang pergi mahkamah, so mestilah banyak yang tak tahu selok belok. Kalau perceraian persetujuan senang. Kalau yang tidak bersetuju ni ada sukar sikit, boleh menyebabkan kamu tu putus asa lah, datang ke mahkamah. Tapi memang boleh buat. Kena sabarlah. Okay? Dapatkan advice daripada pengamal perundangan lah Puan Nurul. Okay? So how to proceed tu kamu punya case. Uncle, kalau suami isteri tinggal, sudah Uncle jawab dah. Kira dah rujuk ke? Tiba-tiba kira dah rujuk. Cik Aj, apa tu? Uncle nak tanya, saya pergi pejabat agama untuk rujuk surat rujuk. Dah keluar tapi kena settlekan surat cerai dulu. Mana dah? Siapa bah pegawai agama macam gitu? Kalau kamu rujuk, surat cerai tak payah keluar. Pasal itulah surat cerai ni dia akan dikeluarkan setelah tempoh 4 bulan. Cik Az, orang mana ni Cik Az ni? Di mana pegawai agama yang cakap macam itu tu? Uncle rasa silap tu pegawai agama cakap begitu. Kalau rujuk dalam tempoh rujuk, kamu kena pergi suami isteri untuk declare rujuk berlaku.
Kalau rujuk tu berlaku dalam edah tapi kamu tidak laporkan dalam tempoh edah, kamu terpaksa memfailkan pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Faham Cik Az? Okey, Amira, saya nak tanya, jatuh ke talak kalau suami kata adalah lebih baik kita akhiri sahaja hubungan ini. Okey. Itu dia dikira lafaz cerai kinayah. Mana-mana lafaz cerai kinayah, kamu perlu failkan ke mahkamah bagi membuat pengesahan lafaz cerai tersebut. Tapi bagi uncle adalah lebih baik. Itu adalah lafaz cerai kinayah. Okey. So, daftarkan ke mahkamah syariah terdekat di dalam pengesahan lafaz cerai, yang itulah kamu tulis balik. Lepas tu hakim akan menilai. Dia akan minta keterangan suami, apakah maksud ayat tersebut. Kalau maksud ayat tersebut adalah terhadap perceraian, maka hakim boleh sabitkan cerai. Okey. So, Puan siapa namanya? Amira, Adriana perlu membuat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Alright, Uncle. Yes, nak tanya, layak ke bekas isteri yang sudah berkahwin baru dapat nafkah dan muta'ah? Nafkah edah muta'ah boleh, tidak masalah. Kita tiada limit time pun di mahkamah syariah ni terhadap tuntutan. Muta'ah yang tidak layak dituntut bila suaminya sudah meninggal, itu tidak layak lah. Selagi dia hidup boleh buat tuntutan di mahkamah. Okey. Uncle, soalan saya sudah terjawab ke Uncle. Era Hazali. Era Hazali, sudah kan Uncle jawab tadi Era? Kamu tanya tadi. Nak tanya Uncle, kalau dua-dua setuju berpisah, bila sampai tarikh kena panggil mahkamah dan dua-dua tidak hadir, kes dikira macam mana Uncle? Biasanya kes itu akan ditunda. Kamu pula Era perlu minta tarikh baru terhadap kes cerai tersebut. Sebab dua-dua anda hadir, mungkin ada sebab lah kamu dah hadir kan. So, minta tarikh baru. Pastikan kali ini dua-dua hadir. Era, kamu nih tanya Uncle balik-balik, nanti Uncle cas nih. Alright, seterusnya, bekas suami sampai satu peringkat dia tak bayar selama 3 bulan sampai saya terpaksa menjual barang-barang nih. Okey. Soalannya apa tu Awin? Uncle, boleh ke lafaz taklid ditarik semula atau macam mana ya? Lafaz taklid tidak boleh ditarik semula. Dia akan terus berjalan sehingga berlakunya perceraian. Muta'ah diberi secara verbal. Kereta yang saya guna di dalam perkahwinan, kereta atas nama saya, tapi mungkin suami yang bayar ni kan. Okey, kalau dia buat secara verbal, okey lah. Kira okey lah tu, done lah tu kan. Sampai susah-susah di mahkamah mau buat tuntutan. Salam Uncle. Siapa ni? Memi Naomi Saleh. Okey. Waalaikumsalam. Salahkah saya kalau saya tidak jumpakan anak saya ke bapaknya sebab tidak diberi nafkah? Salah. Bukan hak kamu memisahkan anak. Bapaknya dah bagi nafkah, kamu tuntut di mahkamah. Bukannya kamu yang menghukum. You not the judges. Kamu bukan hakim. Tindakan kamu tidak menjumpakan bapaknya, kamu boleh hilang hak jagaan anak. Ada dalam Seksyen 84 Enactment Keluarga Islam. Seorang ibu yang boleh hilang hak jagaan anak, salah satu dia tu yang tidak mau kasih jumpa. Okay. First adalah pasal kahwin lain lah. Okay. Jadi jangan buat perkara tersebut. Bapaknya anda bagi nafkah, tuntut di mahkamah. Tapi jangan sampai tidak kasih jumpa. Kalau kamu takut dia culik, kasihlah jumpa. Tapi janganlah kasih dia balik bermalam. Takut, cakap kan. Jadi tidak jumpa langsung menyebabkan kamu hilang hak jagaan anak sebagai mama. Kalau dia bawa saksi, memang kamu betul nak kasih jumpa, bapak dia boleh dapat balik anak tersebut.
So jangan buat tindakan tidak kasih jumpa anak kepada bapak kandungnya. Okay? Alright, sama-sama Ira. Purnama merindu. Lama Purnama ni dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uncle. Jika suami suka maki hamun isteri, boleh tuntut cerai tak? Boleh. Kamu boleh minta tuntut cerai di dalam taklik maupun fasakh. Maki itu merupakan satu penderaan mental. Okay? Pastikan dia memaki itu kamu ada saksi. Alright? Untuk membuktikan di mahkamah. Okay. Tiba-tiba terus cengeng ni. Mana sudah tadi ya? Okay. Susahkah buat fasakh? Susah ataupun senang bergantung kepada fakta kes kamu. Macam mana kamu membuktikan kes tersebut di mahkamah. Okay. Alright. Uncle, kalau suami isteri tinggal berasingan, isteri tengah pregnant, tak apakah Uncle? Mana boleh. Kalau boleh janganlah berasingan. Faham ke puan? Siapa ni? Si Cila. Kalau bekas suami tak bagi jumpa anak, macam mana Uncle buat tuntutan khadanah di mahkamah? Bawa saksi yang boleh mensabitkan suami itu tidak mau kasih jumpa kepada anak. Kamu boleh dapat hak jagaan anak. Okay? Disebabkan perlakuan si suami. Alright? Kena ada bukti senang kes jalan selesai. Pandai pun si Ainur Aura. Okay. Gidia tu apa tu? Susah ke nak buat fasakh? Waalaikumsalam. Susah dan senang bergantung kepada fakta kes kamu. Macam mana kamu buktikan di mahkamah. Okay. Tapi Uncle, suami kata dia tidak ada perasaan sudah dan sama si isteri tengah pregnant. Sebab tu dia tidak serumah. Kalau sudah tidak ada perasaan, suruh dia ceraikan dengan cara baik. So si isteri tu boleh cari lagi suami yang ada perasaan sama dia. Okay? Jangan gantung bini. Waalaikumsalam. Tok T. Dan juga bayaran pengasuh untuk anak, kira nafkah anak. Boleh minta tuntutan ke? Boleh. Apa-apa perbelanjaan untuk anak boleh buat tuntutan di mahkamah. Bolehkah saya minta cerai secara baik dahulu? Kalau dia tak nak, boleh saya minta bawa ke mahkamah. Memanglah bercerai semua di mahkamah. Cara baik pun di mahkamah. Boleh. Dengan cara tu boleh. Tidak masalah. Kalau nak bercerai, suami tak nak, bolehkah saya tuntut cerai fasakh terus? Boleh. Cerai fasakh boleh, taklik pun boleh. Based on alasan kamu ingin bercerai. Saya nak minta cerai, silakan. Uncle nak tanya macam kes saya. Saya dapat tahu husband saya curang belakang saya. Bolehkah saya minta cerai? Boleh. Okey. Kalau nikah luar negara macam mana? Tidak berdaftar di negara asal pun. Kena buat pengesahan nikah di mahkamah. Okey. Uncle, layak ke bekas isteri yang sudah berkahwin baru tuntut nafkah dan muta'ah? Boleh, tidak masalah. Okey. Uncle, saya nak tanya, insurans perubatan anak ni termasuk dalam nafkah anak ke? Kalau suami bapaknya mampu, iya. Kalau dia kurang mampu, tidak. Okey. Dia based on kemampuan si bapa. Tapi dia tak nak lepaskan macam mana. Okey. Ainur, kamu boleh lantik peguam, biar peguam urus. Tapi kan Uncle, dia kata dia tidak ada perasaan dan hati sudah dengan si isteri. That's why itulah Uncle cakap sila. Kalau dia sudah tidak ada perasaan, suruh kasih cerai itu isteri dengan cara baik. Biar si isteri itu boleh cari husband yang ada perasaan sama dia. Meme, Uncle, salahkah saya kalau tidak jumpa ke? Salah. Sudah Uncle cakap tadi. Okey. Salam, nak bertanya kalau si isteri dah failkan perceraian kerana tidak sefahaman dan si suami penagih. Okey, boleh teruskan, tidak masalah. Aduh, lama juga ya macam tu kasih defendant buat pembelaan dulu. Saya fikir boleh terus cerai kalau bagi hujah. Mana boleh.
dia ada proceeding. Proceeding sebutan mau 3 kali. And then depan hakim lagi. Dia ada sebutan, ada pembelaan, jawapan kepada pembelaan, memfailkan ikatan dokumen dan ikatan pleading, and then menetapkan tarikh bicara. Habis bicara, mau buat pengujahan. Begitu dia punya proses. It's not easy, datang-datang terus buat pengujahan. Tidak. Uncle, bolehkah saya mohon fasah sebab suami pernah ditangkap khalwat? Apakah saya perlu tunjukkan apa-apa dokumen? Yes, perlu. Kamu perlu buktikan whatever dokumen alasan kamu ingin bercerai. Kalau alasan kamu bercerai sebab laki ditangkap khalwat, kamu kena buktikan lah pasal khalwat tu. Okay? Mana soalan ni? Tapi isteri tengah pregnant tu uncle, tak apakah, apa patut dibuat uncle? Tidak apa. Orang pregnant pun boleh bercerai. Cuma nafkah iddah dia panjang. Betul. Then, uncle, kalau suami sudah gelar isteri sebagai seorang penzina, layakkah perkahwinan itu diteruskan? Kalau ada kemaafan, boleh diteruskan. Tapi kalau sudah asyik menghina saja, better selesaikan dengan cara baiklah. Biasanya ayat-ayat yang teruk ni, penzina, pelacur, apa semua ni, bahasa bergaduh lah keluar kan. So harap-harap jangan lagi bergaduh, keluarkan perkataan kesat. Muta'ah sebiji kereta tapi belum habis bayar. Nama saya, lepas tu dia tak bayar. Macam mana tu? Buat tuntutan di mahkamah syariah. Kalau itulah isunya Puan Awin, buat tuntutan di mahkamah. Okay? Uncle, bekas isteri mengugut nak tuntut nafkah, tapi dia sudah lama berkahwin baru, tapi anak dia tak bagi jumpa. Okey, kalau anak dia tidak bagi jumpa, kamu boleh tuntut hak jagaan anak atau hak lawatan anak di mahkamah. Isu dia sudah kahwin kan tak kahwin, dia tetap boleh buat tuntutan selepas berlakunya perceraian. Itu not issue. Jangan buat alasan bekas isteri sudah kahwin, so dia tak boleh mau tuntut apa-apa. Boleh. Dia tuntut tu cerita yang dulu, bukan cerita yang dia sekarang. Okay? Boleh saya tanya tak Ustaz? Boleh. Memang ini pun tempat bertanya. Tapi janganlah berpanggil Ustaz. Panggil uncle saja. Waalaikumsalam. Betul tu. Okay, betul-betul. Thank you. Kalau dia tak nak saya filekan di mahkamah, boleh ke? Boleh. Kalau ada perbincangan di luar, lebih baik berbanding di mahkamah. Tapi mahkamah ni adalah medan di mana memang tak boleh diselesaikan cara baik. Di luar. So, pasal tu ke mahkamah syariah. Uncle, saya ada bukti dia curang. Boleh saya minta cerai secara baik dulu? Boleh. So, suruhlah suami kamu yang filekan cerai. Okay? Di mahkamah juga, bukan di rumah. Okay? Mana-mana proses perceraian perlu di mahkamah syariah. Bukan bincang cara baik di rumah mau bercerai. No. Kena ke mahkamah, kena isi form juga untuk bercerai secara persetujuan. Maaf, belum habis bayar. Okay, faham. Kereta lah tu, belum habis kebayar kan. Uncle, muta'ah kasih kereta belum habis jual, belum habis bayar, tapi dia tak okey. Pasal tu lah Uncle cakap, buat tuntutan di mahkamah Awin. Dalam tuntutan apa? Kalau hartas pencarian lah. Kalau mau muta'ah lah. Macam mana suami yang tidak pandai cari pendapatan dan mengharapkan isteri yang cari duit? Yang kamu kahwin, biawak hidup tu kenapa? Okey. Ini isu biawak hidup ni terlalu ramai uncle dengar. So, kalau kamu redo, teruskanlah. Kalau kamu tidak redo, suruhlah dia pergi cari kerja. Kalau dia masih lagi tidak mau bagi kerja, cakap sama dia, kalau kamu tidak mau bagi nafkah kami, saya akan filekan cerai. Cuba. Kalau dia masih juga degil, bercerailah. Anda kan mau piara biawak hidup kan? Anda kan suami pula yang jadi isteri, isteri pula yang jadi suami, mau cari nafkah. Okay. Assalamualaikum, mau tanya kalau mak mertua hina maruah diri kita, apa macam mana?
Okey, kamu ambil hati lah mertua. Ingat, mertua ni dia taraf macam ibu dan bapa kamu. Dia mahram muabbad. So, kalau bab hina menghina ni, kamu kena upgrade diri kamu. Contoh sekarang kamu orang biasa-biasa, kasih jadi luar biasa lah. Kasih jadi kaya, kasih jadi cantik. Bila orang lain hormat, automatically mertua kamu akan hormat kamu juga. Itu kena faham budaya dunia. Hina manusia disebabkan oleh miskin. Mostly macam gitu. So, kejarlah benda yang boleh memuliakan kamu. Okay? Sebab kita tiada pun undang-undang di mahkamah, mama mentua hina kita mau dakwa dia. Tiada. Memang tidak ada. Okay? Alright, kita ada perceraian fast track. Apa yang ditanya oleh pihak hakim semasa bicara, mudah ke untuk bercerai? Mudahlah. Okey, fast track ni kebanyakannya ada di sebelah KL. Sabah belum ada fast track. Fast track ni dia mostly perceraian persetujuan. Yang ditanya first, okey, dua-dua setuju bercerai? Ya, kami setuju bercerai. Alright, itu soalan dia. Yang kedua, dia akan tanya, okey, bila last kamu berkelamin? Okey. So, adakah isteri sekarang dalam keadaan haid ataupun tidak haid? Itu je soalan dia. And then apabila sudah jawab tu soalan, tidak haid, kami berkelamin pun sudah lama tidak berkelamin, mau dekat maybe 3 months or 1 year. And then, hakim akan cakap, okay, saya akan membenarkan si suami untuk melafazkan cerai talak. That's it. So easy. Itulah dia dipanggil cerai fast track. Okay? Soalan seterusnya. Uncle. Apa ni tiba-tiba uncle? Uncle, saya dah kahwin. Duit suami saya pegang sepenuhnya. Tapi dia tidak cakap pasal nafkah saya berapa, apa hukumnya? Sekarang ni bukan cerita hukum. Yang kamu bagi duit laki kamu sepenuhnya buat apa? Ingat, petua orang tua-tua tu itu ikut hukum syarak tu. Duit laki, duit bini. Duit bini, duit bini. Faham ah? Duit isteri, gaji, pendapatan tu itu duit kamu. Kamu berhak untuk bagi ibu bapa kamu, adik-beradik kamu. Suami tidak berhak untuk ganggu duit kamu. Padahal dia yang wajib bagi nafkah. Dia tidak bagi nafkah, minta cara baik. Tidak bagi, tuntut di mahkamah syariah. Bukan yang sekejap-sekejap minta cerai ya. Tuntut di mahkamah pasal nafkah. Okey. So, janganlah kamu mau bagi gaji kamu sepenuhnya kepada suami. Bukan itu cara yang baik. Kamu peganglah duit kamu, simpanlah duit kamu. Okey. Tanggungjawab suami cover semua di dalam rumah. Bukannya kamu pula kena ulun suruh bayar tu, suruh bayar ni, suruh bayar tu. Oh, no. Tapi actually boleh bawa bincang. Mungkin kamu baru kahwin. So suami kena bayar ni, isteri kena bayar ni untuk bantu. Itu adalah keredaan isteri. Tapi suami tidak boleh paksa. Pasal tu dalam Islam cakap, tidak mampu kahwin, jangan kahwin. Kan? Sebab benda begini dia perlu menanggung si isteri dan anak dan seisi rumah lah. So, kesilapan besar kamu menyerahkan duit gaji kamu sepenuhnya kepada suami. The big, apa orang cakap, the big mistake. Acap pilis, dengarkah itu? Okay. Okey, Assalamualaikum Uncle. Kalau suami berkata pada perempuan lain bahawa isterinya mahu mati sudah, macam mana? Oi, sampai begitu pun mau tanya Uncle ke? Memanglah ayat tu tak bagus. Tapi tiada apa-apa pun dalam undang-undang mau cakap bercerai pun tak. Okey. Uncle, kalau mas kahwinnya sebuah rumah, boleh dituntut secara faraid juga? Mana boleh. Itu tuntut dalam ganti rugi perkahwinan. Buktikanlah yang dia mas kawinnya sebiji rumah. Apa hal pula dalam faraid? Ini faraid ni untuk harta orang mati. Okey. Siapa ni? Si Bilis ni. Nurul, susahnya perempuan mahu cerai Uncle. Susah tu sebab kamu dah faham. Okey, senang ya sebenarnya.
Perempuan mau cerai, boleh bercerai walaupun suami tidak setuju. Just ke mahkamah. Okey? Tidak tahu, lantik peguam. Biar peguam buat. Senang sahaja. Susah bila kamu tidak tahu caranya. Okey? Apa hak saya sebagai isteri nombor 2? Suami dah tak balik dari raya haji tahun lepas, kami nikah di Siam. Hak kamu sekarang tidak ada di Malaysia, melainkan kamu mendaftarkan nikah Siam kamu tu di Malaysia di dalam mengesahkan pernikahan poligami. Okey? Ingat, mana-mana isteri kedua, ketiga, keempat tiada hak di Malaysia kalau tidak daftarkan nikah. Mesti ada sijil nikah Malaysia dulu. Kalau tiada, tiada harapan. Pasal tu uncle tidak galakan mana-mana pihak untuk bernikah yang tidak berdaftar dengan pejabat agama. Nak tanya something berkenaan tuntutan fasah, tanya sajalah. Okey? Macam mana kalau suami cakap cepat isi borang online untuk pisah, cepatlah urusan selesai, dah kira talak ke tu? Tidak. Kos peguam mahal uncle, carilah yang free. Oh puan, cari yang free, ada yang free, tapi yang free tu kena hadap lah. Napa lah kahwin di Siam, tu lah pasal. Nur Syahira, uncle boleh tak terangkan hartas pencarian? Terima kasih. Okey. Peguam free, pergi cari Google JBG. Kalau di Sabah ada JEWA. JEWA ni Jabatan Hal Ehwal Wanita, Wisma Wanita lah. Okey, dia ada memperuntukkan peguam percuma untuk rakyat Malaysia, perempuan lah. Okey. Sebelum kita mengakhirkan sesi live uncle, hari ini uncle mau fulfill to request pasal harta sepencarian. Dengar, be careful. Harta sepencarian ini yang perlu kamu faham. Mana-mana harta yang dimiliki, yang dibeli di dalam tempoh kahwin sampai hari perceraian ataupun kematian. Harta itu tidak kisahlah nama laki, nama bini, nama berdua, itu dianggap harta sepencarian. Okey? Faham ah? Adapun yang harta bukan dalam tempoh perkahwinan, contohlah suami atau isteri beli rumah. Dengar faham-faham ah? Dia beli rumah ni before kahwin. Selepas kahwin, rumah tu dorang renovate kasih besar. Maybe dapur, maybe ruang tamu dikasih besar. Renovation tu dianggap harta sepencarian. Rumah asal tu tidak, sebab dia dibeli bukan dalam tempoh kahwin, sebelum kahwin. Renovation tu dianggap harta sepencarian. Sama juga dalam tanah. Contoh, suami atau isteri beli tanah, maybe 10 ekar. Sebelum dia kahwin. Selepas kahwin, tanah 10 ekar tu dorang pergi tanam durian musangking ataupun tanam kelapa sawit. Hasil usaha tanah tersebut dianggap harta sepencarian. Faham ah? So, ini harta sepencarian. Berita gembira untuk para wanita. Dengar baik-baik ah. Spesialnya mama-mama ni. Di dalam harta sepencarian, walaupun bini tidak ada menyumbang duit 1 sen pun di dalam memiliki harta sepencarian tu, isteri itu boleh dapat maksima 1/3. Even dia tiada bagi, dia suri rumah saja. Istilah orang Sabah ni kan paling kasar, dia jadi tukang kangkang cakunun. Tiada buat apa-apa. Jadi bini saja. Tidak ada bagi duit dalam beli tanah, beli rumah, beli bangunan tu tiada. Isteri tu ada sumbangan tidak langsung sebab jadi wife. Jadi mom terhadap anak-anak dia. So dia boleh dapat harta juga. Berbeza dengan suami. Contoh, isteri beli rumah dalam tempoh kahwin. Suami 1 sen tidak ada sumbangan. So, walaupun itu harta sepencarian, tapi suami tidak dapat tuntut sebab tiada sumbangan. Suami tiada istilah sumbangan tidak langsung. Yang ada cuma isteri. Different. Okey?
Faham ah? Sebab ramai yang tanya uncle, "Uncle, saya boleh tuntut ketua hartas pencarian mamak saya, bapak saya kahwin baru begini. Lepas tu kan dia deny hak mamak saya." Boleh. Walaupun mamak kamu ni suri rumah dari asal dia. Dia ada sumbangan tidak langsung. 1/3. Mostly mau 30%. Okey, boleh tuntut harta sepencarian terhadap suami. Specialnya wanita boleh dapat 1/3. Boleh dapat, not compulsory 1/3. Kadang-kadang ada yang dapat 1/4, 1/5, 1/6. Based on berapa lama kahwin, sumbangan dia di dalam perkahwinan. Yang itu juga diambil kira. Okey, itulah penutup pada malam ni mengenai harta sepencarian. Carilah kamu punya peguam yang faham. Okey, banyak juga uncle kesian, ramai yang lantik silap lantik, ramai yang tidak mencapai objektif. Okey, so be careful. Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah pada besok malam ya, insya-Allah lah. Okey, untuk kita sharing kita punya isu-isu di mahkamah syariah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.